Dengan Islam yang betul, maka apabila berlaku COVID ni menampakkan kalau dalam masyarakat tolong menolong, bantu membantu tu nampak lebih bagus. Keluarga dalam keluarga juga nampaknya lebih bagus. Setelah ada COVID ni, anak-anak nampak masih sayang, makin sayang kepada ibu bapa. Di mana kadang-kadang kalau dulu mak ayah pergi ke mana pun anak tak ambil tahu, sekarang anak ambil tahu. Dan kadang-kadang anak melarang satu tempat yang mak ayah nak pergi, anak melarang. Itu satu benda yang baik. Begitu juga mak ayah kalau dulu larang anak ni, anak tak apa nak dengar, degil. Tapi apabila ada COVID ni, bila mak ayah larang satu-satu benda kepada anak tu, nampak ada perubahan dan ada yang mengubah kehidupan mereka daripada yang tak baik kepada yang baik. Kalau dulu anak-anak ni jarang-jarang solat, tak ikut 5 waktu, sekarang alhamdulillah 5 waktunya cukup. Itu adalah kesan yang baik daripada COVID-19 ni, di mana bermula daripada keluarga. Apabila dah kita mula berjemaah, selepas daripada berjemaah sebulan di dalam bulan Ramadan tu, benda tu mungkin ada kesan, menjadi satu kesan pada mereka, dan selepas itu nampak perubahan yang besar lah dalam keluarga. Jadi siapa juga yang mendengar cakapan saya pada hari ini, COVID-19 ni kita kejap lagi abang ambil. Sekali saya ulangi kepada siapa yang mendengar akan percakapan hari ini, minta maaf terganggu oleh telefon daripada isteri saya, suruh dia ambil, dia cuci darah hari ini. Kita terima benda tu, apa yang diberikan oleh Allah tu, seikhlas-ikhlasnya. Satu soalan. Semalam Menteri Kanan ada buat pengumuman ada pelonggaran PKPB daerah KL dengan Selangor kecuali Putrajaya. Apa komen Cik Isa? Kalau secara peribadi, apabila diajukan soalan itu, bagi saya rasa kita belum lagi selamat. Kalau bagi saya, itu pendapat peribadi saya, kita belum lagi selamat. COVID-19 masih ada di dalam masyarakat. Walaupun kita diarahkan untuk mengikut SOP tertentu, tapi kebanyakan kita apabila diberi kelonggaran, kita akan jadi leka, kita akan jadi lupa, seolah-olah kita berada di keadaan yang aman seperti dulu. Saya lebih tertarik pada PKP yang pertama. Daripada PKP yang pertama tu, saya rasa kesannya amat mendalam, dan cara pengurusan PKP yang pertama adalah yang terbaik, saya rasa. Tapi apabila apa yang diumumkan tu pun kita boleh terima, sebenarnya bukan tak boleh terima. Kerajaan juga ada tanggungjawab untuk membela nasib rakyat, menjaga ekonomi Malaysia dan sebagainya. Jadi kalau soalan itu tuan tanyakan kepada saya, kalau mengikut pendapat peribadi, saya rasa kelonggaran itu membuatkan saya rasa takut yang benda ni akan lambat untuk ditamatkan. Itu pendapat saya lah, secara peribadi. Soalan kedua, semalam kes terbaru 1,555. Apa ulasan Cik Isa? Tentang kes, ada satu lagi yang saya rasa memang kita kata dalam laporan yang dikeluarkan 1,555 itu adalah tangga yang dah mula menampak menurun. Tetapi apa yang saya nampak, kalau dulu seseorang itu apabila terkena penyakit COVID-19, dia terus akan dikarantin di mana-mana tempat yang telah dikhaskan oleh kerajaan. Tetapi apabila sekarang ni, kalau yang gejala kecil ataupun tidak bergejala, maka ianya dikarantin di rumah masing-masing. Jadi sebagai contoh, kita kata macam saya yang duduk di BPR ni,
Kami cuma ada satu bilik besar, dua bilik kecil. Kalau kata terlibat dengan masalah terkena COVID, saya rasa rumah kami ni untuk kuarantin adalah satu rumah yang begitu tidak sesuai sekali. Di mana bilik airnya walaupun dua ada satu lorong, dan apabila duduk dalam bilik nak keluar daripada bilik tu langsung tak boleh keluar, bilik air di luar, dapur di luar. Dan saya rasa tak sesuai sekali kalau rumah PPR ni untuk kerajaan membenarkan apabila kena penyakit COVID-19 ni di kuarantin di rumah. Itu pendapat saya. Tombol pintu kongsi tombol pintu. Pintu sembuh ya. Itu pun masalah semua Masalah pegang, semua pegang. Lepas tu PPR ni pula kadang penggunaan lift dan sebagainya. Kita kongsi ramai-ramai apabila duduk di sini. Memang kita kata kuarantin orang tu saja yang kuarantin. Tapi apabila di rumah dia bergaul, mungkin dia tidak turun. Tapi orang yang berada dalam rumah tu akan menggunakan lift, menggunakan tangga dan akan bertemu dengan orang lain. Jadi mungkin masa tu dia tak ada gejala kerana antibody badan dia kuat. Apabila dia turun terjumpa orang-orang yang seperti kami, iaitu warga emas, mungkin kesan tu akan ada kepada kami, tidak pada orang yang membawa pada mulanya. Cik Isa dah daftar untuk mendapatkan vaksin. Saya belum lagi. Saya akan daftar untuk mendapatkan vaksin. Nak suruh anak saya daftarkan saya untuk memang vaksin. Online lah, online. Pasal saya adalah warga emas, kedudukan saya kalau mengikut daripada apa yang disarankan oleh KKM, umur seperti saya ni adalah orang yang berisiko tinggi untuk dijangkiti. Dan saya rasa sepatutnya umur seperti kami ini adalah diberi keutamaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ni. Kalau ikut giliran mungkin jatuh bulan 8. Kalau ikut giliran. Tapi kita cuba cepatkanlah. Kalau boleh kita dah daftar, kalau dapat selepas saja Barisan Hadapan mendapat, kita kata selepas itu mungkin kami, kalau boleh, saya harap dan berlaku dalam bulan 5 macam tu, insyaAllah. Kata-kata penutup. Sebagai penutup kata, oleh kerana saya ada tugas untuk mengambil isi saya cuci darah hari ini, yang tak akhirnya saya nasihatkan kepada semua rakyat Malaysia, kalau yang mana yang ini, SOP adalah satu cara terbaik untuk kita mengawal COVID-19, mengikut arahan kerajaan, kerana itu juga adalah dituntut dalam Islam. Yang lain saya rasa cara kita menerima COVID-19 tu biarlah betul dengan caranya, agar dapat kita menghindar daripada penyakit ini, daripada dijangkiti kepada kita dan keluarga kita lah, insyaAllah. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.